Bandar Hilir Melaka meriah dengan kehadiran para pengunjung yang datang dari seluruh pelosok dunia. Keadaannya bagaikan sama seperti mana ketika zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka dahulu. Jika dahulu kawasan ini dipenuhi dengan para pedagang dari segenap penjuru dunia berjual beli dan berdagang, tapi kini Bandar Hilir dipenuhi dengan para pelancong dari dalam dan luar negara. Boleh dikatakan seluruh pedagang-pedagang dari pelbagai penjuru di seluruh dunia telah hadir berdagang di Melaka. Sebagai contoh, dia bagi tahu pedagang daripada Kilwa dari Afrika, pedagang daripada Rum. Bermakna Rum ini merujuk kepada orang Turki di Istanbul, maknanya Turki Osmaniyah. Dan juga termasuklah daripada India, daripada China, daripada Ryukyu di Jepun, daripada seluruh gugusan kepulauan di alam Melayu, dari Jawa, dari Makassar dan sebagainya. Mereka berkumpul di Melaka sehingga dikatakan oleh Tom Pires, dicatatkan oleh Tom Pires dalam bukunya Summa Oriental, terdapat 84 bahasa asing yang dipertuturkan di Melaka pada ketika itu. Ketamadunan Melayu dapat dikesan telah wujud seawal abad pertama Masihi lagi. Sebagai bangsa yang sudah lama bertamadun, orang Melayu mempunyai undang-undang dan peraturannya sendiri. Pada kemuncak tamadunnya, yaitu di zaman Kesultanan Melayu Melaka, terdapat 2 undang-undang yang menjadi pedoman mengendalikan masyarakat di Melaka yang sudah semakin majmuk sifatnya. Pertama, adat peraturan di darat yang dikenali sebagai Hukum Kanun Melaka. Merujuk kepada catatan dalam Sulalatus Salatin, undang-undang ini digubal semasa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah yang memerintah Melaka antara tahun 1446 hingga 1456. Kedua ialah adat peraturan di laut yang dikenali sebagai Undang-Undang Laut Melaka. Undang-undang laut adalah peraturan tentang pelayaran kapal. Itu satu. Di samping itu dalam undang-undang laut itu juga ada peraturan-peraturan tentang jenayah yang berlaku dalam kapal. Sebab kalau di daratan ada raja, ada menteri, ada ulu balang. Di laut siapa yang bertanggungjawab? Dia ada undang-undang itu. Kemudian di samping itu bagaimana nak menjalankan perdagangan barang-barang yang ada dalam kapal. Sebab kapal pada masa itu selain digunakan untuk peperangan, pengangkutan, ada juga kapal yang dijadikan kapal perdagangan. Iaitu bawa barang dagangan orang lain untuk dijualkan. Ada kalanya dalam kapal itu ada pedagang itu sendiri atau dipanggil kiwi. Istilahnya kalau dalam Undang-Undang Laut Melaka, kiwi itu pedagang yang membawa dagangannya sendiri dalam kapal, ataupun dia membawa dagangan orang lain. Ini semua ada peraturan. Ini sangat penting. Undang-Undang Laut Melayu dipercayai telah wujud sebelum munculnya Kesultanan Melayu Melaka. Namun, undang-undang itu tidak bertulis hinggalah pada zaman Sultan Mahmud Shah. Beberapa orang nakhoda yang terkenal di Melaka ketika itu telah menyusun Undang-Undang Laut Melaka dan ditauliahkan oleh Sultan Mahmud Shah sebagai undang-undang yang berkuat kuasa di laut dan di atas perahu. Undang-undang ini berbeza dengan peraturan-peraturan pelabuhan yang terdapat dalam Undang-Undang Pelabuhan Kedah. Dianggarkan terdapat lebih kurang 40 naskah undang-undang laut yang tersebar di seluruh dunia. Dan sesuatu yang istimewa tentang undang-undang ini, ia ditulis di dalam bahasa Melayu dalam tulisan Jawi. Apa yang menariknya kerana Melaka pada waktu itu menjadi pelabuhan antarabangsa yang dikunjungi oleh pedagang dari berbagai bangsa berbilang negara di dunia.
Oleh itu, ini menunjukkan tingginya darjat bahasa Melayu dan tulisan Jawi kerana naskah perundangan ini bukan sahaja digunakan oleh orang Melayu tetapi juga oleh bangsa asing yang datang ke Melaka. Undang-Undang Laut Melaka mengandungi 4 bahagian penting iaitu peranan nakhoda dan pegawai dalam kapal, keselamatan dalam kapal, tugas anak kapal, penyewaan dan penumpang kapal dagang. Hak nakhoda memiliki barang yang ditemui di laut dan menjelaskan tentang kuasa nakhoda untuk menghukum orang yang melawannya. Jika di darat, hukum kanun Melaka berdaulat dan Sultan berkuasa, maka di laut dan di atas perahu pula, Undang-Undang Laut Melaka berdaulat dan nakhoda mempunyai kuasa seperti seorang raja. Ini boleh dikatakan sebagai local genius Melayu kerana ini merupakan satu keunikan penulisan undang-undang Melayu yang tak terdapat pada undang-undang lain di dunia ini, sebab ia mengekalkan konsep membawa sebuah pentadbiran kerajaan Melaka kepada ke dalam konsep mengendalikan sebuah kapal. Dan saya terkejut sebab saya ketemui beberapa dokumen yang belum pernah dibicarakan di Malaysia pada masa itu. Undang-Undang Laut Melaka bukan hanya digunakan pada zaman Kerajaan Melayu Melaka, malah terus digunakan oleh kerajaan-kerajaan Melayu lainnya setelah runtuh Kerajaan Melaka. Oleh itu, terdapat beberapa versi undang-undang ini yang digunakan di sekitar Kepulauan Melayu. Ada yang tidak berubah daripada versi asal dan ada yang jauh berbeza, namun mengekalkan beberapa ciri undang-undang asal. Antaranya ialah Undang-Undang Perahu dan Undang-Undang Belayar. Pada tahun 1993, Dr. Ahmad Jalani Halimi telah menjumpai salinan dokumen manuskrip asal Undang-Undang Perahu dan Undang-Undang Belayar yang tersimpan di Perpustakaan Universiti Leiden, Belanda. Ketika itu, beliau berada di sana membuat penyelidikan tentang perkapalan dan perdagangan di Selat Melaka. Undang-Undang Perahu dikatalogkan di bawah kod OR 3292. Sementara dokumen Undang-Undang Belayar dikatalogkan di bawah kod OR 3293. Kedua-dua undang-undang ini dipercayai diguna pakai sekitar abad ke-16 hingga abad ke-18 Masihi. Walaupun begitu, ia didapati berasal daripada Undang-Undang Laut Melaka. Kerana kita boleh membaca Jawi, jadi kita tengok beberapa dokumen itu dan saya terkejut sebab saya ketemui beberapa dokumen yang belum pernah dibicarakan di Malaysia pada masa itu. Di antaranya ialah dokumen tentang Undang-Undang Laut Melayu. Tapi Undang-Undang Laut Melayu yang saya temui ini, dia bukannya Undang-Undang Laut Melaka seperti mana yang dalam edisi Winstead dan de Jong itu. Dia agak berbeza sedikit. Undang-undang itu kelihatannya mempunyai tajuk di luarnya. Satu itu ditulis sebagai Undang-Undang Belayar, satu lagi Undang-Undang Perahu. Jadi saya rasakan memang tak ada orang membincangkan ataupun dalam mana-mana forum atau seminar tentang undang-undang ini. Kandungan kedua-dua undang-undang ini agak berbeza dengan Undang-Undang Laut Melaka.
Undang-Undang Laut Melaka hanya mempunyai 25 pasal dengan 8 pasal tambahan. Tetapi Undang-Undang Perahu mengandungi 50 pasal dengan 15 pasal tambahan. Manakala Undang-Undang Belayar pula mengandungi 50 pasal. Banyak beza dia. Sebab undang-undang belayar dia lebih mirip kepada pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang Laut Melaka edisi Winstead itu. Dia ada juga menyatakan tentang pegawai-pegawai, tentang pegawai-pegawai kapalan dan peraturan kriminal ataupun peraturan hukum-hukum jenayah, dan tidak begitu banyak tentang pengendalian perahu dan perdagangan. Tapi dalam undang-undang perahu, pasal-pasalnya banyak berkisar kepada peraturan penyewaan perahu, pengendalian perahu, pengendalian kargo dalam perahu, dan tidak menyatakan tentang tugas-tugas kepegawaian perahu. Jadi ini nampak agak berbeza, dan saya merasakan bahawa kemungkinan besar undang-undang perahu itu adalah undang-undang yang paling terbaru ataupun latest dari edisi Undang-Undang Laut Melaka yang dikatakan ada 40 itu. Dicatatkan dalam manuskrip itu bahawa Undang-Undang Belayar telah disalin oleh Nakhoda Sulaiman daripada naskah yang disimpan oleh Bendahara Melaka. Sementara Undang-Undang Perahu pula ditulis oleh Hilal Ibrahim yang diterima daripada Datuk Bendahara yang menerimanya daripada Datuk Bendahara Seri Maharaja Mahkota Bumi Kerajaan Melaka. Akhirnya hampir semua pedagang-pedagang Melayu yang ada di Melaka itu banyak pindah ke Makassar. Kekuasaan Kesultanan Melayu Melaka berakhir dengan penjajahan Portugis pada tahun 1511. Pelabuhan Melaka dikuasai sepenuhnya oleh Portugis. Mereka mengadakan pelbagai jenis sekatan terhadap kapal-kapal dagang dengan pelbagai jenis cukai untuk memonopoli perdagangan rempah. Kesannya kegemilangan pelabuhan Melaka hilang dan aktiviti perdagangan menyebar ke beberapa kota pelabuhan Melayu yang lain. Antaranya ke Pelabuhan Pautere di Makassar, Sulawesi. Ya, kalau kita lihat salah satu kemajuan Makassar, ya, karena kemunduran Melaka, ya. Jadi ketika Melaka itu mengalami kemunduran, ya, akhirnya hampir semua pedagang-pedagang Melayu yang ada di Melaka itu banyak pindah ke Makassar. Perpindahan orang-orang Melayu membuat aktivitas di Makassar itu semakin mendorong kawasan Indonesia Timur sebagai imperum perdagangan, karena kita ketahui bahwa di kawasan timur ini kan banyak menghasilkan rempah-rempah, dan inilah menjadi ujung tombak daripada Kesultanan Goa karena komoditas itu.
Kepesatan aktiviti maritim di Pelabuhan Makassar menyebabkan timbul masalah baru. Undang-undang Laut Melayu didapati perlu ditambah baik kerana suasana perdagangan dan saiz kapal yang sudah jauh berubah pada waktu itu. Akhirnya, Amanah Gapa, Ketua Kumpulan Pedagang di Makassar, telah diminta untuk merangka satu peraturan pelayaran dan perdagangan bagi para pedagang di Pelabuhan Makassar itu. Merangka peraturan itu, dan kita dapati peraturan itu kemudian dikenali sebagai Hukum Perkapalan dan Perdagangan Amanah Gapa. Jadi hukum ini walaupun tidak sama dengan apa yang terdapat dalam Undang-Undang Laut Melaka, sebab dia ada menyatakan tentang tambang, dia ada menyatakan tentang peraturan berdagang, tapi tidak sama. Namun demikian, kita merasakan ada inspirasi daripada Undang-Undang Laut Melaka itu yang telah menyebabkan orang-orang Bugis, pedagang-pedagang Bugis di Makassar itu meminta Amanah Gapa supaya menyusun satu peraturan untuk mereka. Hukum Amanah Gapa itu ada 21 pasal, ya. Kalau saya melihat, kalau saya tidak salah, hukum pelayaran Malaka itu tidak cukup 10 pasal, ya. Jadi kemajuan-kemajuan dengan menjawab kekinian, termasuk karena VOC ini kan sangat dramatis menggenjot ini orang-orang Melayu dan orang-orang Bugis, sehingga di situ banyak pengaturan-pengaturan, misalnya bagaimana tanggung jawab, ya, tanggung jawab setiap pedagang, ada namanya misalnya konsep samatula, ya. Jadi semua barang yang diperdagangkan itu tanggung jawab sepenuhnya oleh pemilik perahu, ya. Kalau di hukum Melaka tidak ada seperti itu, karena itu sesuai dengan tantangannya, ya. Abad ke-15 dan abad ke-17 itu kan 2 abad. Jadi saya kira kekurangan-kekurangan yang ada di hukum pelayaran Melaka itu sangat mendapat ilham, dan itu menjadi kelebihan-kelebihan di hukum pelayaran Amanah Gapa, ya. Jadi penyempurnaan hukum pelayaran Malaka akan kita bisa lihat dengan disempurnakan adanya hukum pelayaran Amanah Gapa. Orang Melayu dahulu adalah pengembara, pedagang, dan ahli pelayaran yang handal. Kerana itu, daerah penguasaan maritim Pelaut Melayu menjadi sangat luas. Berbekalkan ilmu dan pengalaman ribuan tahun mengenai perkapalan dan pelayaran yang diturunkan oleh leluhur mereka, maka nakhoda Melayu dapat menggubal undang-undang laut yang berwibawa. Hasil daripada pengalaman yang mungkin ratusan atau ribuan tahun itu, kita dapati bahawa orang Melayu telah dapat memikirkan seluruh aspek kelautan itu. Mereka dapat memikirkan tentang jenayah dalam perahu. Mereka dapat memikirkan tentang jawatan-jawatan apa yang ada, patut ada dalam perahu, dan tugas-tugas jawatan itu. Kalau mereka boleh memikirkan perahu itu membawa barang, jadi bagaimana barang-barang itu nak dikendalikan. Perahu juga membawa penumpang, jadi bagaimana penumpang nak dikendalikan. Bagaimana nak mengatasi jenayah dalam perahu. Jadi ini semua sudah dialami oleh orang Melayu dah ratusan ribuan tahun, dan akhirnya mereka merumuskan itu dan dapat menurunkan. Tetapi dengan perbincangan beberapa orang nakhoda utama di Melaka pada masa itu. Akhirnya dirumuskan, dibuat satu undang-undang yang dipanggil Undang-Undang Laut Melaka. Dalam konteks negara Malaysia kita hari ini,
kita seharusnya berbangga kerana kita mempunyai satu ketamadunan Melayu yang menjadi induk pada abad ke-15 suatu ketika dahulu, iaitu Kesultanan Melayu Melaka. Undang-undang Melayu ini atau hukum kanun dan undang-undang laut Melaka ini adalah bukti bahawa Kesultanan Melayu Melaka wujud pada suatu ketika dulu. Dan Kesultanan Melayu Melaka ini adalah satu kesultanan yang menjadi perintis kepada berkembangnya tamadun-tamadun Melayu yang lain pada abad-abad berikutnya. Lebih membanggakan, Undang-Undang Laut Melaka telah digunakan pakai oleh semua pedagang tempatan dan antarabangsa dalam pelayaran di Selat Melaka dan seluruh perairan di alam Melayu. Hakikat ini menunjukkan kebijaksanaan para nakhoda Melayu dan tingginya martabat serta kedaulatan Kesultanan Melayu Melaka di mata dunia.